Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada pagi. Selamat menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat berceria. Mungkin sekarang anak-anak sudah pulang pulang kembali ke tempat mencari rezeki. Yang tinggal ialah ibu dan bapa sahaja di kampung. Di kampung kita. Selamat Hari Raya tu. Wah, selamat Hari Raya. Apa khabar? Apa khabar? Terima kasih. Terima kasih banyak Joy tu. Masih beraya di kampung ke? Ataupun sudah pun bertolak ke destinasi masing-masing Kuala Lumpur. Nak apa tu? Beres. Beres. Sembang-sembang hari ini bersama dengan Tok hari ini. Wah, sembang-sembang kita up sikit barang kita. Pinkan. Okey. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Tok hari ini. Kita sembang-sembang lagi. Ambil masa sedikit. Okey, baru nampak Haji Mak Atuk TV. Terima kasih. Okey, nampaknya raya tahun ini cukup menarik. Tak ada hujan. Tak ada hujan. Beraya tapi dalam suasana yang agak panas lah. Hot sikit. Panas. Agak panas. Ada tempat sudah pun kekeringan air perigi. Air telaga. Dah pun kering. Air paip. Al-maklum lah Kelantan kan. Ada yang tak ada tu. Pakai perfume ni gadis-gadis terpikat tak tu? Wow. Kalau pakai perfume kerana nak memikat hadis, itu maksiat bro. Niat tu kena betul kan. Pakai perfume ni niat kerana sunnah Rasulullah. Sebab Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Wangi-wangian. Itulah. Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Sama-sama pagi hari ini. Betul kamu. Spiro. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tajuk kita hari ini. Tetamu. Memang orang ramai suka tetamu. Tetamu paling ramai. Paling ramai. Tetamu datang hari raya, berkunjung daripada rumah ke rumah. Macam itulah. Lebih lagi yang sudah agak berusia seperti Atuk ni. Ramailah anak-anak saudara berpuluh-puluh. Jadi seorang datang, dua datang, berpuluh-puluh datang. Alhamdulillah. Keceriaan. Keceriaan sebagai menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih. Superior, raya kat mana tahun ni? Raya kat mana Superior? Pin and introduce another product that you view may like. Pin. Okay. Okay. Go to pin. Okay, pun. Dah pin dah. Dah pin dah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Khai, raya kat mana Khai? Zaleha apa khabar? Selamat Hari Raya Nuris. Saya Noria Yusuf. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Jamilah terima kasih. Brad terima kasih. Rabiah terima kasih. Terima kasih. Tajuk kita hari ini, tetamu itu pembawa rahmat. Jadi kalau tetamu datang ramai, pembawa rahmat. Tetamu itu pembawa rahmat. Tetamu itu mana? Ya, Pahang. Ya, Kai. Pahang. Pahang. Jadi kita harus bergembira menerima tamu. Kecil dan besar, kunjung-mengunjung, menerima tamu. Tak kira tamu jauh, tamu dekat, tamu keluarga ke. Tetamu itu adalah pembawa rahmat. Kita sembang-sembang hari ini mengenai tajuk kita ialah tetamu. Ada yang sudah mulai nak bekerja besok lusa bekerja. Lusa hari ini Rabu, Khamis kerja. Ramai yang Khamis kerja. Khamis kalau di Kelantan Khamis kerja, Jumaat cuti lagi lah. Jumaat 1,
Oh, cuti lagi lah. Oh, cuti sama. Cuti sama. Cuti lagi. Jadi kita kena rancang. Tajuk kita hari ini ialah tamu. Saya masuk. Rahmat. Tamu itu sebagai rahmat. Rasulullah adalah seorang tamu. Rasulullah ini pembawa rahmat kepada sekian alam. Rahmatan lil alamin. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah pembawa rahmat. Permata wawa. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Kembalikan. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Terima kasih. Terima kasih Mamat. Terima kasih banyak. Cik Hamidun. Mamat dia apa khabar? Fikri Sulaiman. Irama. Apa khabar? Kita masih lagi berhari raya. Atuk pun masih berhari raya. Berhari raya. Pagi ni dah pergi beli nasi dagang. Nasi dagang. Seronok makan nasi dagang. Kena satu bungkus boleh buat live. Nasi dagang. Nasi dagang. Itulah yang kita makan pagi ni. Mungkin anda ada juadah masing-masing yang boleh mendatangkan selera. Mendatangkan selera. Okey, sembang-sembang hari ini Atuk nak berkongsi mengenai betapa besarnya menerima tamu. Kedatangan. Kadang-kadang orang yang tak dijemput itu juga pembawa rahmat. Kadang-kadang orang yang kita jemput tak datang pun ada. Yang tak jemput datang ada. Yang jemput datang tu biasa. Biasa. Jemput tamu. Dia ada adab-adabnya pergi rumah orang ni. Nak pergi rumah orang ni ada adab. Rasulullah telah mengeluarkan SOP bagaimana nak berkunjung di rumah orang. Ini penting. Ramai orang yang terlupa mengenai adab-adab mengunjung rumah. Ada adabnya. Jangan sampai jadi biadab. Kan? Ada adabnya. Sebaik-baiknya kita sudah buat appointment ataupun memang hari itu waktunya. Waktu berkunjung yang baik tidak terlalu awal pagi, tidak waktu tengah hari, waktu solat, dan tidak waktu maghrib. Itu di antara waktu-waktu yang tidak ataupun dilarang melakukan ziarah. Awal pagi, mungkin dia orang belum mandi ke apa ke, tak boleh ziarah masa tu. Ataupun tengah hari, dia orang makan nasi tengah hari atau nak solat zuhur juga tak boleh. Petang, dia orang sedang persiapan untuk mandi lagi dan untuk solat maghrib apa semua juga tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Bukan sampai tak berdosa lah, tapi tak boleh. Ada adab mengunjung. Itu pertama, dari segi masa pemilihan. Dan sekarang senang kan, WhatsApp dulu. Oi, aku nak pergi rumah kau. Pukul berapa? Pukul 10. Okey. Macam tu. Sekarang kan macam tu. Okey, selesai. Appointment dah buat dah. Dah selesai. Okey, apabila sampai ke depan pintu, bagi salam. Assalamualaikum. Ketuk pintu. Tok. Adab mengetuk pintu. Bagi salam adalah 3 kali. Assalamualaikum. Yang terbaik salam yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi salam. Okey, apabila kita bagi salam, di mana kita harus berdiri? Di hadapan pintu? Di tepi pintu? Di mana? Itu juga adab. Adab berkunjung. Ramai yang tidak ada adab berkunjung. Kita tidak dibenarkan sekali-kali berdiri di hadapan pintu. Bila dibuka tu terus nampak muka kita. Itu tidak ada adab sebenarnya. Terima kasih Lutfi, terima kasih aktif. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adab mengunjung ini penting ya. Jadi apabila kita sudah pergi, bukan masa darurat. Masa pagi, waktu makan tengah hari, masa pagi itu waktu darurat tu. Waktu yang tak sesuai sangat untuk kita buat kunjungan. Okey, kita dah pergi dah, kita kata. Apabila sampai di rumah, kita bagi salam 3 kali. Kau boleh bagi salam yang penuh. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu salam tak penuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi penuh. Bagi penuh salam itu. Kemudian di mana kita harus berdiri semasa pintunya belum dibuka, iaitu kita berdiri sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangan betul-betul menghadap pintu yang dia orang nak buka. Ini adab bro. Afiq, Assalamualaikum. Salam Afiq. Jadi duduk sebelah kiri begitu, ngiri. Habis dia buka pintu gitu, buka. Jadi dia nampak tak nampak kita ada sebelah. Itu cara dia, cara tu. Okey, bila dia kata, oh jemput masuk, jemput. Bila dia jemput masuk, baru kita masuk.
Selagi dia tak jemput masuk, tidak dibenarkan masuk. Okey, lepas dia jemput masuk, jangan terus duduk. Jangan terus duduk. Jangan terus duduk. Jadi apabila kita berdiri di hadapan pintu, masa dia buka pintu, dan kita terus nampak, mungkin pada masa itu ada benda yang dia rasa tak nak tunjuk. Macam kerusi buruk ke, contoh, ataupun basikal ke apa. Jadi apabila buka pintu, tiba-tiba you sudah ada di depan pintu. Apabila sudah ada di depan pintu, you nampak semua. Itu mungkin boleh memalukan tuan rumah. Ini ada adab berkunjung. Jadi dia ada benda yang dia dibenarkan nampak, ada benda yang tidak dibenarkan. Dia nak sorok ke apa ke, itu penting. Ya Wan, salam tu. Alhamdulillah tu sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Selamat menyambut Aidilfitri sama-sama. Maaf tu hari ini baru jumpa. Okey, no problem. Jadi adab. Hari ini kita baca adab dulu sebelum kita bicara mengenai tetamu itu pembawa rahmat. Adab berkunjung. Cerita pasal identiti ke tu. Adab-adab berkunjung. Berkunjung. Itu penting ya. Jadi apabila kita tak dibenarkan berdiri betul-betul menghadap depan rumah dia semasa dia buka pintu. Kita kena duduk di kiri ataupun kanan. Jadi apabila dia buka, kita tak nampak lagi orang. Apabila kadang-kadang dia buka je tengok itu, terkejut lah, terkejut. Sekejap. Dia nak simpan tu, simpan ni. Jadi tapi kalau kita betul-betul berdiri di hadapan pintu, dia buka je suruh nampak. Jadi mengaibkan dia. Cerita pasal adab. Hari ni cerita pasal tetamu, tapi cerita adab dulu lah. Adab menyambut tamu, adab menjadi tetamu. Jadi kita kena elakkan daripada bila pintu buka, mata kita terus nampak keseluruhan rumah dia. Jadi kita kena duduk tepi sehingga dia jemput. Selagi tak jemput, jangan masuk. Rumah orang tak boleh masuk. Tak boleh, tidak dibenarkan. Mungkin dia nak minta kebenaran suami dia ke, bapak dia ke, apa ke, baru boleh masuk. Kita jangan masuk ketuk pintu terus masuk. Tak boleh. Kalau kat pintu live ni buka macam mana tu? Kat pintu live buka. Buka lah. Kat pintu live. Pintu live macam mana? Afiq ni. Jadi adab dianya berkunjung ke rumah orang, bagi salam 3 kali, kemudian duduk di sebelah kiri ataupun kanan. Selamat Hari Raya Haji Mat. Selamat Hari Raya. Super Iron Lady. Wah, semoga ceria-ceria di Aidilfitri. Jual apa tu? Jual minyak onyok. Minyak wangi. Perfume, kasturi, bau kasturi. Kasturi Duha, kasturi Maryam. Kasturi Duha untuk laki-laki, kasturi Maryam untuk wanita. Pagar rumah jauh dari rumah, bagi salam menjerit-jerit. Bersopan tak cara macam tu? Kalau pergi yang kereta, you tekan horn lah, ataupun you call lah, telefon. Halo, aku dah sampai dah. Macam tu. Nak call dulu. Kau bagi tahu dulu. Itu adab. Jadi apabila selagi kita tidak dijemput masuk, tak boleh masuk. Kalau dia kata, masuk. Okey. Lulus Apabila masuk, jangan terus duduk rumah orang. Ada kerusi yang dia tidak benarkan duduk, ataupun ada kerusi tempat tuan rumah duduk. Apabila tetamu datang, tuan rumah mesti duduk kerusi tu. Macam tu. Ataupun kerusi tu untuk main besar. Main kecil tak boleh duduk. Kalau ada minyak pengasih, minyak canwa, saya nak buat apa minyak pengasih canwa? Assalamualaikum Tuan Haji Jam Rosli. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya Hafiz. Jam Rosli, salam. Assalamualaikum Tok. Peace. Peace. Jadi ada adab ni belum masuk lagi cerita pasal tetamu membawa rahmat ni. Baru cerita soal adab je. Jadi apabila selagi dia tidak kata duduk, jangan duduk. Kadang-kadang dia kata, duduk di sini ya. Tiba-tiba kita duduk sebelah lain. Tak boleh lah. Sebab itu jangan duduk selagi dia kata sila duduk. Kemungkinan juga badan kita tu agak besar, kerusi dia tu sudah agak buruk. Nanti kita duduk patah kerusi tu. Patah. Ya, Juri Jib. Terima kasih. Patah kerusi. Selamat Hari Raya, Juri Jib, Aidilfitri. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi apabila dia kata okey sila duduk, baru duduk. Kemudian dia kata kat
Yang ni duduk sini, yang ni duduk sini. Dia yang aturkan. Dia yang aturkan. Jangan pergi pakai duduk-duduk, tak boleh. Jadi kita duduk. Okey, adab lagi. Banyak adab ni menjadi tamu. Bila sampai ke rumah orang, mata tak boleh merayau ke langit, ke dinding. Tak boleh. Tengok. Rumah ni. Tak boleh. Tak boleh, mata tak boleh merayau. Mata kena tengok setempat je. Tengok sempat. Tidak semua barang yang ada dalam rumah itu dibenarkan ditengok. Yam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Sama juga. Maaf juga. Maaf juga. Jadi apabila kita duduk, jaga mata. Mata jangan merayau, mengacau ya. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kawan rapat, ya. Walaupun kawan rapat, walaupun dulu classmate, sekarang mungkin dia dah isteri orang. So kena jaga. Ataupun dia dah jadi suami orang. Ataupun dah jadi atuk orang. Atuk orang. Jadi kena jaga. Bila duduk, jaga mata. Kadang-kadang dia kata, aku duduk sekejap lah. I nak buat air. Bila dia kata duduk sekejap buat air, tangan jangan mengacau. Pergi buka album tu, pergi buka album ni. Jangan. Ni petua ke rumah bakal ibu mertua dan itu. Lebih kurang lah. Tapi adab ini memang dipraktikalkan oleh Rasulullah. Di Rasulullah yang mengajar. Ini semua sirah ni. Yang tu cerita ni sirah. Sunnah apa kita buat. Jadi ada orang, bila owner dia kata, tuan rumah kata, aduk sekejap ke dapur buat. Dia habis album dia buka. Tak boleh. Tak boleh. Jam Rasli. Alhamdulillah atas pencerahan anda. Bukan kita tak tahu, tapi sikap kita suka terlupa dan ambil lewat. Betul. Kadang-kadang kita take for granted, kita ambil mudah. Kawan kita buat macam mas sendirilah. Kecuali dia istihad. Kau lama lah, kau mana apa geng kita. Kau buat macam rumah sendiri. Tak apa macam tu. Kalau dia sudah istihad, tak apa. Tapi kalau dia tak istihad, jangan. Kita kena jaga. Ini adab. Jadi apabila tuan rumah pergi buat air ke, apa nak angkat air ke, kita jangan mengacau. Jangan tengok ambil album ke apa dalam almari. Kau bangun berdiri, tengok gambar tu, tengok gambar ni. Tak boleh. Walaupun dia letak kat dinding, tak semestinya untuk ditengok atau untuk dipaparkan. Ya Wan, kadang-kadang tetamu bergerak ke dapur, nak tegur takut, kecil hati. Itulah. Tak ramai orang suka masuk ke dapur tau. Tetamu masuk ke dapur, tak ramai je segan. Mungkin masa tu pinggan mangkuk boleh dicuci kan. Ada bertimbung. Nanti tengok, malas ni rumah ni, pinggan mangkuk bertimbung. Sebenarnya dia baru lepas makan kan. Lepas makan rehat sekejap, lepas tu baru cuci. Jadi tanggapan itu berbahaya. Ini adab. Adab. Panjang ni daripada awal lagi tadi. Pada awal lagi di mana? Daripada appointment lagi tu. Jadi apabila kita tak mengacau, duduk apa semua, tunggu. Okey, satu lagi, masa tuan rumah tak ada hadapan, jangan bercakap yang agak pelik-pelik. Nanti tuan rumah kata duk mengumpat kat aku lah tu. Kena jaga juga. Jaga. Apa-apa pun yang kita nak lakukan di rumah orang, kena minta izin. I nak tengok magazine ni lah. Magazine ni okey ke? Okey, buka, ambil boleh. Ataupun I nak tengok album you lah. Itu tak apa, itu album lama, tak payah tengok lah. Mana dia tak bagi? Ini kena jaga ni. Kena jaga bro. Betul lah. Dulu dia kawan kau, sekarang dia sudah ada bini. Ataupun sekarang dia dah ada suami. Kan jangan buat satu pasal bro. Jangan. Waktu malam pun masih berkunjung. Itulah Wan. Itu tadi dari segi waktu melawat, ada 3 waktu yang tidak dibenarkan, iaitu awal pagi, waktu zuhur tengah hari, dan masuk waktu maghrib. Itu masuk malam. Rasulullah jarang menerima tamu waktu malam selepas waktu isyak, kecuali soal-soal negara. Sebab tu Rasulullah tidur pukul 10. Rasulullah tak terima tamu. Kecuali emergency. Okey, apabila tuan rumah sudah akad makanan apa semua kan, makanan jangan makan selagi dia kata jemput makan lah. Ni dah letak aja, ambil, terutama snack ataupun junk food, ambil letak aja, makan aja, borok-borok. Tak boleh. Ya Rahmat, selamat Hari Raya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dan semua sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar? Rahmat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ya juri insyaallah. Jadi adab ni apabila tuan rumah akad, kadang-kadang tuan rumah nak akad kek lagi, air lagi kan. Biskut raya ada depan dah, engkau pergi buka makan. Tak boleh.
Tak boleh. Walaupun memang untuk dimakan. Memanglah biskut ni untuk dimakan. Tapi tunggu. Tunggu green light daripada tuan rumah. Adab ni. Kita belajar adab ni. Mohon ampun dan maaf. Ya bang, sama-sama. Kalau ada salah dan silap, atuk juga. Atuk juga macam tu. Ahmad. Bila dia kata okey jemput makan. Bila makan pula, untuk makan, kita utamakan makanan yang paling hampir dengan kita. Kalau yang jauh-jauh sampai nak hulur tangan macam ni, hulur, tak boleh. Tak ada adab orang kata. Berkunjung dalam keadaan berpuasa, jika tak makan kecil hati, apa pandangan tu? Kena buka puasa. Kalau itu puasa sunat, kena buka. Kecuali puasa bulan Ramadan. Bulan puasa, pahala lebih besar daripada buka puasa lagi. Lebih besar mengunjung tamu itu lebih besar daripada puasa sunat. Ada orang kata, sorry lah, I datang rumah you, tapi I puasa lagi ni. Itu orang tak ada ilmu macam tu. Rasulullah apabila menerima tamu, dia buka puasa. Buka puasa. Dia tak cakap pun dia puasa. Dia makan je lah. Mana dia buka puasa. Sama juga Rasulullah. Apabila rumah dia tak ada makanan, dia niat puasa. Kalau selepas subuh tadi, selepas waktu subuh tadi, dia belum makan apa-apa, belum minum, belum makan. Pergi ke dapur, tak ada apa nak makan. Hari niat ke puasa. Itu niat puasa. Niat puasa sunat ini boleh dibuat sehingga waktu zuhur. Waktu zuhur. Jangan niat puasa pukul 5 petang. Kau dah kenyang dah makan tengah hari, puasa hari ni petang ni. Tak boleh. Tak boleh. Tapi selagi tak makan sehingga sebelum waktu zuhur, boleh niat puasa sunat. Tidak sama dengan niat puasa bulan Ramadan. Mesti niat di antara lepas maghrib sehingga sebelum subuh. Kalau kau niat selain daripada tu, tak sah. Tak sah puasa. Tak sah. Jadi itulah sunat. Jadi apabila tuan rumah sudah angkat makanan apa semua, barulah boleh mulai makan. Kalau jemputlah makan biskut tu, buka lah. Baru kita buka. Lagi dia tak jemput, jangan, sebab setengah-setengah tu ada rumah orang dia untuk hiasan je, bagi nampak cantik kan, penuh macam tu. Ada. Kita dah ambil makan Allah, dia kata habislah biskut aku. Dalam hati dia. Jaga-jaga bro. Ya, juri jeep. Nasi lemak, thank you. Thank you. Jadi bila sampai dia jemput makan, baru kita makan. Masa nak makan, pilih yang paling hampir dengan kita. Makanan yang paling hampir. Nasib lah. Nasib lah. Kalau kena yang simple-simple, itu biasa. Ada. Okey, seterusnya setelah dia jemput makan apa semua, jemput makan, borak sikit. Untuk sepanjang sebagai seorang tetamu, jangan sekali-kali bawa isu yang sensitif, bawa isu yang negatif, isu yang boleh mendatangkan down ataupun kecewa kepada isi rumah. Sebab kita datang sebagai tetamu membawa rahmat. Kita kena ingat orang membawa rahmat. Jadi sehinggalah selesai. Terima kasih. Bersalam. Terima kasih. Jemput, sila datang ke rumah ya. Cuma. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai adab. Adab nak datang berkunjung ke rumah orang. Dia ada juga first day raya, hari Sabtu. Budak-budak datang rumah tu. Kita ada lah biskut. Atuk, anak atuk kata, makan-makanlah, duduk buka biskut. Tak nak makan dia kata, nak duit je. Budak kecil ni, nak duit je. Budak-budak ni. Ya Wan, berkunjung duduk lama dengan sukar. Kita nak layan tetamu lain. Itu ada juga. Duduk jangan terlalu lama sehingga terutama masuk waktu-waktu solat. Kena elak. Tak boleh. Tak boleh. Bercakap direct to the point. Direct to the point. Direct to the point. Apa yang kita cakap. Jadi jangan sekali-kali membawa cerita yang boleh kedatangan kita itu menyebabkan dia rasa sedih, kecewa dan sebagainya. Jadi nak membawang tu biar berpada-pada. Ada sirah atau nak berkongsi sirah yang menarik ini mengenai tetamu. Ini sirah yang menarik. Jadi sebelum kita masuk pada sirah, atuk dan rakan-rakan semua, kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat pahalanya disampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda. InsyaAllah akan disampaikan juga oleh Allah SWT kepada Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, kepada orang tua kita, ibu dan bapa kita, kepada suami atau isteri, anak-anak kita, rakan-rakan, menantu, cucu, rakan-rakan quote of the day,
yang sentiasa berkunjung ataupun yang datang sekali-sekala. Semoga Allah memberikan pahala Al-Fatihah kepada mereka. Dan juga kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah lama pergi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tetamu. Quote of the day hari ini ialah tetamu. Tetamu itu membawa rahmat. Ini cerita yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Cerita mengenai tetamu itu pembawa rahmat. Ya Asrul. Apa khabar Asrul? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi raya Aidilfitri. Maaf saya batin apa? Sehat. Asrul, beraya di mana tahun ni? Lama tak tengok abang lain. Dan kau tak datang. Kau datang. Datanglah. Datang adalah. Tapi Asrul dah subscribe YouTube Atuk. Dah follow TikTok. Subscribe YouTube Haji Mat Atuk ni. Dah. Haji Mat Atuk. Subscribe. Kalau dah, okey. Terima kasih. Sini aja abah. Alu Gajah Melaka. Oh. Situ alu tu gajah lalu ke di situ dulu? Gajah lalu tu. Jadi alu sehingga ini alu apa ni? Ini gajah lalu ni. Itu yang jadi alu gajah. Alu gajah. Alu gajah Melaka, negeri hantu. Saya buat rumah terbuka tu, ya Wan. Tapi yang malang ada tetamu sempat menjual produknya dalam rumah. Tu tak boleh ambil kesempatan macam tu. Itu pun tak beradab juga. Jangan mengganggu majlis orang. Itu termasuk dalam mengganggu majlis orang. Itu dah melampau lah tu. Majlis orang, kalau you nak buat, you panggil ke rumah you. Itulah, Atuk setuju tu. Atuk setuju. Dia tengok orang ramai, dia pun buka produk dia. Allahu Akbar. Kecuali kalau rumah kita orang bertanya lain. Kita letak gitu je. Dia tanya, kita jawab lah. Macam ada datang rumah tu, tanya, apa ni, dia tengok live, kata, Atuk kata ada apa ni, kasturi duha, nak apa, nak cium bau dia sikit. Itu kita buat lah. Dia beli macam tu je lah. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mak Yusri. Salam 002023. Salam 00. Terima kasih. Terima kasih Mak Yusri. Semoga sentiasa sihat dan sejahtera. Ada adab menerima tetamu. Jadi bergembiralah jika tetamu yang sudi datang ke rumah anda, sebab dia membawa rahmat dan pulangnya ialah mengeluarkan segala malapetaka daripada rumah kita. Itulah tetamu. Semoga sihat sejahtera tu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Mak Yusri. Dah buka kedai ke? Dah buka kedai ke? Okey, Atuk nak berkongsi sedikit. Lupa nak ambil air tadi. Tak ada orang ke? Minta air sikit. Dahaga ni. Kan kita dah puasa kan? Sepanjang bulan puasa. Dan tak sedialah air. Jadi ni 2-3 hari ni tak sedia juga air. Kering lah. Kering. Ya Mak Yusri, masih cuti lagi. Wow, itulah hebatnya bisnes sendiri. Cuti buat sendiri. Macam tu lah kan. Tapi sebelum raya baru ni dalam bulan puasa tu memang jam lah, tangan tapi semua sekarang dah pakai elektrik semua. Grrr. Senang ya Mas Sri kena buka cawangan tu, buka branch. Sembang pagi hari ni. Dahaga ni. Nak buat macam mana ya? Nama air kat mana ni? Kejap ya, Atuk pergi ambil air. Tak tahan ni. Tak tahan, sekejap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Pergi ambil air, tak tahan. Kering tekak. Buka brush. Buka brush. InsyaAllah. Buka brush bini baru. Buka brush bisnes. Air panas. Suam dengan 5 kasturi. Itu my favorite. Okey, seperti mana yang Atuk janjikan tadi. Ya Wan, saya spray kasturi duha pada sejadah isteri. Lepas solat Jumaat, wajah isteri senyum je kat saya. Wah, lain macam. Lain macam. Memang seronok baunya. Seronok baunya. Okey, Atuk janji tadi Atuk nak kongsi sirah. Bagaimana ada satu sirah berlaku semasa Rasulullah, iaitu tamu. Apa simboliknya? Yang dikatakan tamu itu membawa rahmat dan membawa keluar daripada rumah kita segala macam-macam musibah. Ini yang penting kepada kita. Terima kasih Wan. Terima kasih. Ini yang nak cerita sangat ni, nak berkongsi. Kadang Allah, ada orang datang lagi. Tak elok macam tu. Ada, kita nak rehat, tak boleh, ada tamu lagi. Sebab dia tak nampak tu, dia tak faham konsep rahmat tu. Konsep rahmat Allah. Sian ya. Itulah kalau tak ada ilmu macam tu lah jadi. Jadi kita kena didik anak-anak kita. Allah, ada orang datang lagi, kena buat air lagi lah. Ini tak boleh. Sedangkan itu peluang sedekah yang besar. Peluang sedekah yang besar. Ini kena ubah ni. Persepsi, sikap, perangai yang macam ni kena ubah. Anak-anak kita ni kena ubah. Nampak tamu, alhamdulillah tamu datang. Itu baru betul. Alhamdulillah tamu datang. Alhamdulillah tamu datang. Sebab tamu itu membawa rahmat. Ini contoh. Tu nak kongsi sedikit contoh bagaimana tamu itu pembawa rahmat. Tetamu membawa berkat. Kehadiran tetamu itu membawa berkat kepada semua isi rumahnya. Ada seorang lelaki yang senang. Ini kisah sirah. Bagaimana sirah seorang lelaki. Ada seorang lelaki senang dengan kedatangan tetamu rumahnya. Ada seorang lelaki dia begitu happy bila ada tamu, sama ada tamu diundang, tamu tak diundang, tamu dijemput atau tak dijemput, atau walk in tamu. Dia happy. Namun isterinya bila menunjukkan sikap sebaliknya. Isterinya selalu moncong lah, tak setuju. Bila ada tamu datang apa semua tak setuju. Tak setuju. Setiap kali suaminya membawa tetamu atau tetamu datang, isterinya menunjukkan sikap tidak baik. Suami itu memberitahu kepada isterinya. Jadi suaminya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ni isteri saya? Bila tamu datang dia moncong, dia tak setuju. Macam mana? Maka Rasulullah bersabda, katakan kepada isterimu, hari ini Rasulullah dan beberapa sahabatnya akan berkunjung ke rumah. Jadi Rasulullah kata, beritahu kepada isterimu, balik beritahu kepada isterimu, bahawasanya hari ini aku akan berkunjung, petang ke aku berkunjung ke rumahmu. Rasulullah kata. Ini cerita Rasulullah. Cerita benar ni. Cerita benar. Rasulullah kata, aku nak pergi rumahmu. Tengok bini kau macam mana ni, yang tak suka kepada tamu. Rasulullah berpesan kepada orang itu, katakan kepada isterimu supaya ia memerhatikan tetamu pada saat keluar dari rumah kamu. Awal-awal lagi dia suami beritahu kepada isteri, apabila tetamu datang, perhatikan. Apabila saat tamu nak keluar daripada rumahmu, apabila tamu nak balik, tu you perhatikan. Ini dia pesan. Rasulullah pesan supaya beritahu kepada isteri dia. Beritahu kepada isteri dia. Jadi isteri lelaki itu melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Wan, saya suka sangat raih tetamu. Itu hebat. Terdiri dari kalangan anak-anak kecil. Saya suka bersembang dengan mereka. Betul. Kadang-kadang tamu anak kita, tamu isteri kita, kawan rapat dia, ada juga. Jadi isteri lelaki itu melakukan sebagaimana Rasulullah kata. Pada saat tetamu masuk, ia melihat mereka membawa daging dan buah-buahan. Jadi pada saat Rasulullah masuk, tetamu masuk, dia melihat tetamu itu membawa daging dan buah-buahan. Pandangan dia. Itu yang dikatakan rahmat tu. Dan saat mereka keluar, iaitu ular dan jengking kala keluar mengikut tetamu.
Ini kisah Rasulullah. Jadi apabila masuk, dia nampak ada bawa makanan, daging, sebagainya, enak-enak. Dan apabila tetamu sudah habis berborak apa semua, dah keluar, di belakang dia diikuti oleh ular, kalajengking, apa semua. Apa tafsiran ni? Apa tafsiran? Ini yang mengejutkan kepada isteri dia. Apa tafsiran? Rasulullah SAW bersabda, kedatangan tetamu ke rumah kamu, kurniaan yang banyak ke dalam rumah, dan pada saat pergi mereka membawa keluar berbagai bencana. Apabila tetamu datang, bersamanya banyak rahmat dan manfaat. Yang dia bawa kepada kita. Lagi pun tak bawa apa pun, buah tangan tak ada, tetapi dari segi benda gaib yang datang bersama dia. Dan benda gaib yang keluar juga, maksud ular, kalajengking, apa semua, itu adalah bencana yang dia bawa keluar. Jadi orang menerima tamu mendapat rahmat, dan dalam masa yang sama dikeluarkan segala bencana dalam rumah itu. Dalam rumah itu. Jadi kita kena terima tamu. Jadi dengan menyaksikan peristiwa itu, wanita itu berubah. Terus berubah menjadi seorang yang suka menerima tamu. Alhamdulillah. Itu satu kisah. Satu kisah. Jadi Rasulullah, dengan mukjizat Rasulullah, jadi wanita itu dapat melihat. Rasulullah datang semua nampak bawa daging, bawa sayur, ikan, apa semua. Sebenarnya Rasulullah tak buat apa pun, tapi itulah gambaran kepada rahmat. Dan bila geng-geng Rasulullah balik apa semua, dia nampak ular keluar, kalajengking keluar, lipas keluar, habis benda keluar. Habis keluar. Itu penting menerima tamu. Jadi rumah yang tak menerima tamu, berarti segala permasalahan akan bersarang dalam rumahnya. Wah, itu berat bro. Berat. Sesungguhnya seseorang tamu yang datang mengunjungi seseorang membawa rezeki untuk orang tersebut dari langit apabila ia memakan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni penghuni rumah yang dikunjungi tersebut. Jadi dosa-dosa dalam ahli rumah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ali bin Musa radhiyallahu anha berkata, orang dermawan adalah orang yang memakan makanan orang lain agar orang lain dapat memakan makanannya. Adapun orang kikir adalah orang yang tidak memakan makanan orang lain agar orang tersebut tidak memakan makanannya. Itu berbeza. Rasulullah bersabda, dalam satu majlis tidak akan terasa sempit dengan adanya orang-orang yang saling menyertai di dalamnya. Dalam satu majlis itu tidak akan rasa terpit, tidak akan terasa sunyi, tidak akan rasa gelabah jika ada orang yang menyertai di antara satu sama lain. Rasulullah juga bersabda, setiap rumah yang tidak dikunjungi tetamu, ini kena faham. Setiap rumah yang tidak dikunjungi tetamu, maka malaikat pun tidak mengunjungi rumah tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tak ada tetamu yang datang rumah hari itu, jadi kau kuncilah rumah kau. Malaikat pun tak masuk rumah kau kecuali malaikat maut. Malaikat maut masuk. Masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Tak masuk. Apabila tak ada tetamu, dia pun tak masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap rumah tidak dikunjungi oleh tetamu, maka malaikat pun tidak sudi untuk mengunjungi rumah kamu. Ada orang kunci hari raya, kunci rumah dia. Ada orang sengaja nak beritahu pulang kampung, dia ada rumah. Dia ada. Ada. Inilah orang apabila sayang, apabila Allah dah tutup pintu rahmat untuk dia, maka dia berperangai seperti itu. Jadi jangan sekali-kali tutup pintu rumah. Jangan pula buka sentiasa, berbahaya. Masuk pula perompak kan. Perompak. Tapi sekurang-kurang menerima tamu, meraihkan. Bagi orang yang beriman, memang nampak, terima kasihlah datang, apa khabar? Kabar baik, menjemput tamu, kabar lama tak datang. Itulah sesat tadi pusing. Itulah lama-lama tak datang. Selalu datang. Ini pun nasib baik ada wave. Ada wave. Ada Google Maps. Sampai dah juga. Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Khabar baik. Sila. Allah, rumah kita pun macam ni lah. Orang kampung. Borak lah. Sila. Duduk sini ya. Maknya duduk sini, bapaknya duduk sini, anaknya duduk sini. Duduk.
Makan-makanlah, ada apa yang atas meja tu, buka-buka dulu sementara buat air sekejap. Buat air sekejap, baru boleh makan. Sebab ada offer. Ada offer. Dia pun buka makan. Jangan pula makan sampai habis. Ada orang apabila dia kata makan sampai habis, dia makan. Biskut-biskut habis. Sehingga orang kemudian tak boleh makan. Dia suruh makan tu hanya secukup rasa. Biskut satu keping. Macam tu je. Jangan makan nak kenyang biskut orang. Habislah. Kek lapis Sarawak tu makan, jangan makan banyak. Itu mahal bro. Kek lapis Sarawak. Jadi makanlah sekeping untuk cukup rasa, untuk menghiburkan hari raya. Itulah menyambut tamu. Jadi setiap rumah yang tidak dikunjungi tetamu, maka malaikat pun tidak akan mengunjungi rumah mereka kecuali malaikat maut. Kecuali malaikat maut. Itu tanda. Ada orang ada orang lari tak nak berhari dengan ibu bapa. Ada. Itulah orang tak berfikir. Orang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kesian dia. Dia sakit kot. Dia sakit. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, setiap rumah yang tidak dikunjungi tetamu, maka malaikat pun tidak akan mengunjungi rumah tersebut. Kata Imam Ja'far, barang siapa yang mengunjungi sahabatnya semata-mata kerana Allah, barang siapa yang mengunjungi sahabatnya lillahi ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan 70,000 malaikat untuk menyertainya. Para malaikat itu berkata, jadikan rumah itu sebagai misi dan visi kita, mizan al-hikmah. Jadikan tempat-tempat sebahagian daripada taman-taman syurga. Allahu Akbar. Jadi setiap orang yang tamu yang datang itu, di belakangnya ada 70,000 malaikat rahmat yang turut hadir. Dia malaikat datang ni, dia tak menghabiskan borang, tak menghabiskan ayak. Dia tak makan, tak minum kan. Tapi dia hadir bersama dengan tetamu itu. 70,000. Bayangkan, kalau seorang 70,000, kalau tetamu kita hari itu 100 orang, 700,000. Allahu Akbar. 700,000. Ramai tu tetamu. Ramai. Sesungguhnya beruntunglah rumah-rumah yang sering kedatangan tetamu. Rumah yang sering kedatangan tetamu ini beruntung. Maka itu janganlah mengeluh jika ada yang ingin menjadi tamu rumah itu. Jadi apabila kita sedar, setiap tamu yang datang membawa 70 malaikat rahmat. Dan dia membawa berbagai-bagai rahmat, dan semasa dia pulang dia mengeluarkan berbagai-bagai bala dan bencana dalam rumah kita. Jadi sebab itulah rumah yang sentiasa dikunjungi ceria, nampak keceriaannya, nampak. Tapi zaman sekarang nak masuk rumah macam mana? Pagar pun dah 10 kaki tinggi. Kena tekan bel daripada ni bawah lagi. Jadi buat pagar macam tak nak orang bagi masuk. Tak apalah kalau orang tak bagi masuk, tapi malaikat maut masuk. Tinggi mana pagar pun, Firaun pun tinggi pagar dia. Malaikat maut masuk bro. Masuk. Jadi orang yang mendindingkan rumahnya sehingga menghalang orang nak masuk sebagai tetamu, maka dengan sendiri dia mendindingkan malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumahnya. Walaupun malaikat tu makhluk halus boleh masuk ke mana-mana pun, tapi apabila tetamu tidak datang, maka malaikat juga tidak akan join bersama. Berat tu. Berat, rugi sangat. Rugi. Kebahagiaan itu jika diukur dari harta kekayaan, maka ianya tidak akan kekal lama. Tidak akan kekal lama. Biarlah dicaci dan dihina kerana tiada harta, tiada apa yang nak dibanggakan sangat dengan harta dan pangkat. Harta dan pangkat tidak boleh dibawa mati, benar. Harta dan pangkat dibanggakan tidak dapat menolong menjawab soalan malaikat dalam kubur kelak, benar. Harta dan pangkat juga tidak dapat menjamin kita selamat di akhirat, benar. Hanya amalan saja yang membawa mati kelak menjadi penentu sama ada syurga ataupun neraka. Janganlah risau jikalau ada tetamu yang ke rumah kita bagi makanan sebahagian harta kita untuk mereka. Itulah sedikit pencerahan mengenai
Apa kelemahannya? Tetamu itu sendiri. Tetamu itu sendiri. Itu yang penting. Jadi menerima kunjungan tamu ataupun menjemput. Orang ni, datanglah rumah. Selalu menjemput. Ada orang tak pernah jemput. Dia memang dia tak nak ajak pergi pun. Tak nak pergi pun. Jadi itulah menjadi kita. Sembang-sembang pagi hari ini, iaitu tajuk kita hari ini ialah tetamu membawa rahmat. Tetamu itu pembawa rahmat. Pembawa rahmat kepada kita, kepada Tuan yang punya rumah. Tuan yang punya rumah. Kita baca sikit lagi quote of the day yang kita ada di sini. Satu lagi yang perlu kita perhatikan ialah membeza-bezakan tamu. Kalau nampak yang berpangkat datang, ya Datuk, ya Datuk. Kalau kampung, dah sampai dah. Masuk. Kalau yang berpangkat, tak boleh. Jangan bezakan tetamu. Tetamu datang bawa rezeki dan rahmat, keluar bawa dosa-dosa kita. Jangan bezakan. Dua-dua tu sama aja. Dari segi alam gaib, dua tu sama aja. Dapat keampunan dari Allah. Lagi ramai tetamu yang datang, banyak rahmat Allah yang akan masuk. Jangan bezakan tahap tetamu. Terhadap tetamu tak kira kanak-kanak atau dewasa, miskin atau kaya, berpangkat ataupun tidak. Jangan bezakan tetamu. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu hari Rasulullah sedang berbicara mengenai seorang pembesar Yahudi. Datanglah seorang miskin. Jadi Rasulullah buat tak hirau. Buat tak hirau. Rasulullah fokus pada ini. Sehingga Allah melarang bahawasanya cara ni tidak sesuai, dan Rasulullah kena adilkan. Dan Rasulullah melayan tetamu yang miskin itu. Sampai ke tahap tu, so kita kena jaga supaya kita pun jangan melakukan perkara yang sama. Setiap tetamu yang hadir itu membawa rezeki. Jangan membawa rezeki. Jangan kau orang pergi tutup pintu gate pula. Seorang tamu itu membawa rezeki, kau pergi tutup pintu gate buat apa? Kau pergi tutup pintu gate buat apa? Jangan sekali-kali tutup. 3 tetamu akan datang walaupun tanpa berjanji. 3 tetamu akan datang walaupun tanpa berjanji. Apa itu? Pertama, rezeki. Yang kedua, ketentuan Allah. Ini juga tetamu. Tetamu. Yang ketiga, kematian. Kematian. Ini juga tetamu. Tetamu. Rezeki juga tetamu. Rezeki juga tetamu kepada kita. Okey, dari segi adab-adab tadi, Atuk dah berkongsi sedikit adab nak mengunjung rumah orang. Bermula daripada buat appointment. Buat appointment kau, okey, pagi besok pukul 10. InsyaAllah aku akan sampai. Aku akan sampai 3 orang. Kena cerita. Sebab kalau kita lelaki nak kunjung rumah orang, kunjung rumah perempuan, atau rumah perempuan kunjung rumah perempuan, dia kena minta kebenaran suami untuk menerima kunjungan. Kan tidak duduk di pintu je. Macam ada satu kisah Fatimah. Rasulullah kata, ya Fatimah, ada orang lebih awal masuk syurga daripada engkau. Terkejut Fatimah dengar. Apabila ayahanda dia kata, Rasulullah kata, ya Fatimah, ada orang lebih awal masuk syurga daripada engkau. Jadi Fatimah balik sedih lah. Ada orang lebih awal. Dia ingat dia first. Ataupun dia selepas daripada mak dia. Ada orang lebih awal daripada engkau. Maka Fatimah pun nak tahu wanita mana ni yang dia jadi lebih awal kata ayahanda ni. So dia pergi ke rumah tu, bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Madinah. Dia kata, saya Fatimah, anak Rasulullah. Oh, boleh tak saya masuk? Dia minta izin. Oh, suami saya tak ada kat rumah. Oh, dia pergi aja, pergi. Jadi hari ini tak boleh masuk lah. Sebab saya kena minta izin suami dulu, membenarkan menerima tamu. Fatimah kata, saya anak Rasulullah, perempuan.
Ialah perempuan pun saya kena minta izin dengan suami saya. Ini yang dikatakan wanita masuk syurga awal daripada Fatimah. Dia kata saya kena minta izin daripada suami saya untuk membolehkan Fatimah dan anaknya Hasan masuk. Maka datang besok lah, dia kata. Fatimah pun balik. Besok pergi lagi. Besok pergi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Fatimah datang. Ini siapa seorang lagi? Oh, ini adiknya Hussein. Oh, saya bagi tahu kat suami semalam yang Fatimah nak datang dengan anak seorangnya. Ini bawa dua. Saya belum minta izin lagi. Jadi saya kena minta izin dululah. Jadi kena balik dululah. Datang lagi besok lagi. Jadi Fatimah pun balik lagi. Tak boleh masuk. Sebab ini yang dikatakan wanita syurga taat kepada suami. Fatimah pergi hari yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Fatimah. Oh, bawa siapa? Hasan dan Hussein. Ya, okey. Sila masukkan. Jemput masuk. Fatimah masuk. Dia masuk. Dia pun buat persiapan lah. Buat persiapan apa semua. Jadi Fatimah tanyalah. Apa persiapan? Dia kata saya sedang membuat persiapan. Sebab sekejap lagi suami akan balik. Dia akan makan makanan. Ini makanan. Lepas tu ini air. Air. Kemudian Fatimah nampak satu rotan. Ini cabuk, dia boleh cabuk. Rotan ni nak buat apa? Rotan ni kalau suami saya tak puas hati atas saya balik nanti, kalau ada saya apa buat silap, kalau dia nak marah, dia nak pukul saya bagilah, dia boleh terus pukul saya. Terdiam Fatimah. Terdiam. Patutlah Rasulullah kata, ayah aku kata dia ni memang masuk syurga awal daripada aku. Awal daripada aku. Dia setelah borak-borak dia pun balik. Dia pun faham lah, bagi tahu kepada ayandanya, ya ayanda, memang dia lah masuk syurga dulu. Memang dia patut sampai tahap tu, dia kata. Tapi Fatimah dia masuk syurga awal sebab dia tukang tarik tali unta kau. Oh, di situ Fatimah ketawa. Dia yang akan tarik tali unta kau. Jadi apabila tarik tali unta, dia dulu lah masuk syurga. Tapi kau, dia tarik unta kau ada atas unta, masuk syurga. Allahu Akbar. Indahnya cara Rasulullah tarbiyah dakwah, mendidik anaknya. Itulah contoh wanita ahli syurga. Cukup mudah. Cukup mudah wanita nak masuk syurga. Pertama, solat 5 waktu. Tak buat sunat. Ya, tak apa. Tak buat sunat. Tak tahajud. Tak apa. Tak puasa sunat. Tak apa. Asalkan solat 5 waktu cukup. Puasa cukup. Tak keluar zakat, tak ada duit. Tak apa. Tak pergi haji, tak ada duit. Tak apa. Dan yang ketiga ialah setia dan taat kepada suami. 3 ni je. Wanita yang berjaya buat 3 perkara ini, maka dia boleh pilih pintu mana dia nak masuk syurga. Pilih. Bunyi je 3 nak buat bukan senang. Terutama yang nombor 3. Yang taat kepada suami. Sekarang berapa orang isteri taat kepada suami? Cakap pun cengih. Alah abang ni tak ada kerja lain ke? Allah tengok. Nak balik kampung. Laki ni tak balik rumah abang. Alah rumah dia saja. Tak nak. Oh, cengih cakap. Ahli neraka lah tu. Ahli neraka kalau tak minta ampun dengan suami, tak boleh. Sebab bagi wanita, orang yang dia perlu taat bukan ibu bapa dia apabila dia ada suami. Ialah suami dia. Kalau suami kata tak boleh, no, is no. Walaupun bapak dia ada, walaupun bapak dia sedang sakit, mak sedang sakit, kalau suami kata no, you cannot go and see, tak boleh pergi. Kalau kau pergi, neraka lah kau. Jangan main. Tapi bagi laki-laki, bukan patuh kepada isteri. Bukan. Lelaki masih kekal kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa kata yes. Bini kata no, yes. Mak kata yes. Bini kata yes juga. Yes juga. Bagi laki-laki. Ini terbalik. Laki-laki dengar kata bini, tak tahu. Tak betul bro, tak betul. Hukum kena cukup. Itulah rumah tangga tunggal langgang tu. Tunggal langgang. Contoh, tak mengata pun. Tak mengata pun. Nanti itulah sirah sedikit mengenai bagaimana Fatimah. Panjang cerita tu. Panjang. Ya Yati, apa khabar? Apa khabar Sarimah? Sarimah Yahya. Wah, nama Sarimah. Idola Atuk dulu tu. Sarimah. Madu 3. Madu 3. Sono Madu 3. Madu 3. Madu 3. Lain macam tu. Senyum semacam. Ya, Sabaria. Sabaria. Apa khabar? Okey, sunnah bertemu dan melayan tetamu.
Sunnah bertemu dan melayar tetamu. Apa sunnahnya? Sunnahnya. Hari ini sedang melayar tamu ni. Memenuhi jemputan. Apabila memenuhi jemputan, itu Sahih Bukhari. Apabila dijemput, mesti dipenuhi. Tak boleh tak pergi. Kecuali banyak tempat tak sempat kerana jam dan sebagainya. Apabila ada jemputan, kena pergi. Itu sunnah. Meminta izin sebanyak 3 kali. Jika tidak dijawab, maka kembali ke rumah. Minta izin. Minta izin sebanyak 3 kali. Jika tidak dijawab, maka kembali ke rumah. Assalamualaikum. Sekali, senyap. Assalamualaikum. 2 kali, senyap. Assalamualaikum. 3 kali, senyap. Balik. Jangan nak ketuk pintu, keliling rumah, cari ke tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Jadi 3 kali. Larangan mengintai ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Mengintai rumah kita. Atau masuklah rumah, tengok masuk bilik orang tu, pergi ke dapur, pergi sini. Tak boleh. Tak boleh. Itu larangan. Larangan menjawab saya jika ditanya siapakah itu ketika meminta izin masuk ke rumah. Kena jawab saya. Siapakah itu? Siapa kita? Kena jawab. Digalakkan mengucapkan marhaban kepada tamu. Marhaban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil ali. Buat marhaban sallallahu ala Muhammad. Macam-macam boleh buat. Meminta izin jika membawa tetamu yang tidak diundang. Mungkin kita bawa ada kawan kita. Marilah, kawan kita. Aku dia tak panggil. Tak apalah, dia kan kawan kita. Jangan bawa. Sebab kita tak tahu apa sebab dia tak panggil kawan tu. Jangan menggatal pula kita bawa kan. Menyebabkan merosakkan majlis orang. Macam juga majlis kahwin. Haram. Kau jangan pergi. Kau jangan. Alah, tak apa, dia tak panggil pun. Kita beri makan-makan, kita bagilah duit. Haram. Tak boleh. Ya Wan, buat rumah terbuka tapi mengganggu jiran-jiran. Kereta tetamu park depan pagar jiran. Apa pandangan tu? Dia kena bagi tahu tetamu. Dia kena tahu kepada jiran. Dah bagi tahu jiran, dijemput. Okey, jemput jiran dan besok kalau banyak kereta ada parking ni kawasan ni. Kena bagi tahu. Ada parking kawasan ni. Kalau ada apa-apa nanti bagi tahulah, kita akan alih ke apa ke. Tolong tengok boleh ke? Dah semua rumah ni saya jemputlah ke rumah saya. Selesai masalah. Masalahnya ada ramai yang tak bertegur sapa dengan jiran. Kemudian tetamu datang, dia parking depan rumah jiran. Itu yang buat hal tu. Salah tuan rumah. 40 buah keliling rumah tu kena panggil bagi tetamu. Tak datang tak apa. Sekurang-kurang dia orang tahu. Dia orang tahu. Lebih kurang macam tu. Okey, seterusnya tetamu tidak duduk melainkan dengan izin tuan rumah. Tadi dah masuk tadi. Itu dengan tuan rumah Sahih Muslim tu. Itu apa ni, dalam hadis ada Sahih Muslim. Tadi dari segi adat datang ke rumah orang tu dah cerita dengan jelas. Jangan duduk selagi sebelum boleh duduk. Tetamu mendahulukan tuan rumah untuk menjadi imam solat. Kalau masuk waktu kan, tuan rumah kena jadi tu imam. Bukan tetamu. Tuan rumah kena jadi tu imam. Kecuali tuan rumah kata saya tak boleh. Saya jadi makmum lah, hidup kini dulu dan selamanya. Tak apalah macam tu. Tak apalah macam tu. Digalakkan tuan rumah menghantar tetamu hingga ke pintu. Pintu pagar ke. Digalakkan, hai, terima kasih. Assalamualaikum, bawa kereta baik-baik. Itu daripada ada adab tetamu. Ada tamu. Itulah di antara sedikit adab tamu. Tadi daripada awal detail dah Atuk dah ceritakan mengenai adab tetamu. Sama-sama pagi hari ini Quote of the Day bersama dengan tu. Siapa yang nak masuk program wakaf, wakaf ataupun program sedekah kasturi duha ke masjid, boleh buat pembelian dan Atuk akan hantarkan ke masjid-masjid yang diperlukan. Jadi dengan sendirinya sedekah perfume ke masjid. Program tu kita buat macam tu. Kita buat macam tu. Jadi setelah ada pembayaran apa semua,
Atuk ambil ni, Atuk akan serah kepada imam masjid untuk disedekahkan. Jadi siapa yang nak join program itu, boleh buat pembelian dengan menekan beg kuning ini. Ke beg kuning buat pembelian, jadi Atuk akan hantar. Kena inform lah, kena inform di masjid dan sebagainya. Masjid mana-mana Atuk akan hantar. Kalau nak buat sendiri pun boleh, lagi cantik. Buat pembelian dah hantar ke masjid. Hantar ke masjid. Jadi bau perfume kasturi ni orang tak pakai untuk pergi disco. Orang tak pakai untuk tempat-tempat mengarut tu. Masuk panggung wayang bau wangi yang kasturi. Ini mesti orang nak pergi masjid, pergi surau, macam tu lah. Ya Wan, saya dapati masih ramai wanita masih mendedahkan aurat tangan dengan menyisir dengan baju. Itu kena jaga. Itu haram tu tak haram? Haram tu tak haram? Jaga kena tak jaga. Itu penting. Okey, ada sedikit penambahan mengenai adat-adat ziarah ini. Adat-adat ziarah. Sepatutnya tajuk ini sebelum raya kan. Tiba-tiba keluar selepas raya. Tak apalah, masih ada masa lagi. Pertama sekali, nawaitu lillahi ta'ala. Apabila kita nak ziarah, mesti dengan niat lillahi ta'ala. Jangan kata aku ni malu tak pergi, boleh kena pergi. Itu rugilah. Niat kita nak merapat ke hubungan silaturahim. Dapat pahala. Berkunjung. Ini untuk memenuhi jemputan mereka ni. Dapat pahala. Kalau pergi aku ni malu ni tak pergi tak boleh. Tak dapat pahala. Tak dapat. Meminta izin untuk datang ziarah. Untuk datang ziarah kena izin. Kena call dulu. Memberi salam. Ya, Assalamualaikum. Memilih masa yang sesuai. 3 masa yang tak sesuai. Pagi, tengah hari, waktu maghrib, malam tak sesuai. Tak sesuai. Pakaian kita pakaian yang sesuai. Jangan nak pergi rumah orang besar, orang kaya je pakai syarikat kemas. Nak pergi rumah orang miskin pun sama. Sama, mesti kemas. Tidak menceritakan hal keburukan orang lain. Pergi ke rumah orang bukan nak membawa. Bukan nak mengukitkan isu-isu cerita-cerita orang lain. Bukan. Tidak dibenarkan. Tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Jadi pergi rumah orang, suka je benda ni, ambil benda ni. Tak apa izin. Kalau diizinkan okey. Diizinkan okey. Menjamah makanan yang dihidangkan dengan tertib. Jangan ambil lah kalau tak suruh makan. Makanlah. Menjaga tingkah laku, tidak berlama-lama. Ini juga satu penyakit. Berjam-jam duduk. Lambatnya balik. Lambatnya balik. Kejap lepas air tambah. Lepas tambah. Tak nak balik lagi. Tak boleh terlampau lama. Dia kan ada tamu lain. Atau mungkin ada kerja lain. Yang penting dia terpaksa stay back kerana kita. Ya Wan, Ustaz bagi tahu juga. Makan terlalu kenyang. Makan di rumah orang. Makan terlalu kenyang. Makan di rumah orang. Dan tidak berlama-lama, tidak pulang sehingga diizinkan oleh tuannya. Dan akhir sekali berterima kasih kepada tuan rumah. Itu penting ya. Itu penting kepada kita supaya kita mengikut adab. Tadi very detail dah. Kita dah bagi tahu dah. Dari segi adab. Tip melayan tamu, beri layanan yang baik, bersifat ikhlas, menunjuk muka manis, senyum sokmo, yang moncong, menyediakan makanan yang kemudahan, menyediakan jamu. Ini biasalah, ada belaka dah. Dan ada benda-benda kecil ya, macam tuan rumah jangan selalu sangat tengok jam. Pukul apa dah? Macam nak halau orang tu balik je. Kejap-kejap tengok jam. Ada juga. Jadi banyaklah perkara-perkara. Ya Zainab, Assalamualaikum Tok. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Kak Comel. Waalaikumsalam. Tajuk kita hari ini, quote of the day kita hari ini, iaitu menerima tetamu adalah rahmat, membawa rahmat, dan ada adab mengunjung. Ada adab sebagai tetamu. Tetamu ialah orang yang datang menziarahi orang lain. Itulah tetamu, datang menziarahi. Sebagai tetamu, kita perlu menjaga tingkah laku dan adab sopan. Kalau anak kita nakal, jaga-jaga sikit. Lompat sana, naik atas meja, lompat situ. Rumah dia, rumah dia sayang bro. Memilih waktu sesuai mengunjung rumah orang. Pastikan bukan waktu awal pagi. Orang tak bangun gosok gigi pun belum. Kau dah sampai dah. Atau waktu zuhur, orang nak solat.
nak pergi masjid sebagainya, ataupun waktu masuk maghrib. Itu elakkan. Ustaz Azhar bagi tahu, jangan makan terlalu kenyang ketika berkunjung ke rumah orang, boleh jatuh hukum haram. Yalah, orang lain nak makan lagi, dia tu makanan cukup-cukup je untuk 2-3 hari. Kau pergi walap semua, tak boleh lah. Atuk setuju? Sebaik-baiknya bawalah buah tangan untuk mereka. Bawa kena ada buah tangan. Ucapkan selamat sebelum masuk. Assalamualaikum. Bersalam dengan semua si rumah dan bertanya khabar. Bercakap dengan suara yang lembut dan bersopan. Ini kita ni. Kita yang pergi datang. Tetamu apa di tuan rumah lain pula. Bongkokkan sedikit badan jika lalu di hadapan orang. Duduk dengan tertib dan bersopan. Hormatlah tuan rumah dan ahli keluarga. Jangan membuat bising atau ketawa dengan kuat. Makan minum dengan sopan. Jangan merosakkan barang-barang kepunyaan tuan rumah. Itu sedikit. Sedikit mengenai elakkan bertandang terlalu lama, kerana mungkin akan mengganggu tuan rumah. Mintalah izin dengan sopan dan bersalam untuk pulang. Kalau macam tu saya balik dululah. Terima kasih banyak. Seronok di rumah ni, tak puas. Rasa-rasa banyak duduk lama lagi. Tapi ada hal sikit, jadi saya terpaksa balik dulu. Macam tu lah. Bukan kelentong, betul pun macam tu, betul. Betul macam tu. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Dah 1 jam lebih. Banyak lagi tu nak share-share tu. Banyak lagi. Terima kasih banyak kerana sudi hadir bersama Datuk. Rakan-rakan daripada Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tu ucap Aidilfitri atau ucap selamat hari raya untuk mendapat pahala. Ucap selamat hari raya Aidilfitri, samalah, dua-dua dapat pahala. Itulah bahasa Melayu. Aidilfitri bahasa Arab. Tengah makan kerepek ubi sambil tengok live batu. Wow, sedap tu, sedap. Jadi rakan-rakan semua, terima kasih banyak. Sawadikap dari Thailand. Selamat hari raya. Rakan-rakan daripada Indonesia yang banyak membantu kita. Dan juga rakan-rakan di Singapura, Brunei, tak khususnya rakan-rakan yang akrab, Mak Yusri, rakan-rakan Cik Wan yang selalu masuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Semoga memberi manfaat atas 2 tajuk kita hari ini. Adab sebagai tamu, dan ingat tetamu itu adalah pembawa rahmat. Dan pulangnya tetamu, keluarnya tetamu daripada rumah kita, dia membawa bersama dengan bala bencana yang ada dalam rumah kita. Cuma belum meletup yang berlaku. Tapi apabila dia bawa dia pulang, dia bawa keluar semua. Di mana sirah Rasulullah tadi, bagaimana isteri dia melihat tetamu yang datang dengan membawa makanan, berbagai makanan, dan tetamu yang balik dia nampak ular kala jengking mengikut keluar daripada pintu dia. Itulah hikmahnya. Johor Batu Pahat hadir, Mak Yusri. Dah nak landing dah. Landing dah. Jadi itulah. Semoga memberi manfaat mengenai adab menjadi tetamu, dan terimalah tetamu sebagai satu syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetamu datang. Tetamu datang.